Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera, selamat petang. Saya ucapkan kepada kita semua. Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. InsyaAllah. Amin. Okay. Pada kesempatan kali ini, saya akan cuba teruskanlah perbincangan kita yang sebelum ini. Okay. Sebelum ini kita membincangkan contoh research objective, research question, research hypothesis dan apa jenis analisis data yang kita gunakan mengikut research design. Okay, sebagai contoh, saya imbas sikit. Cuba kita tengok satu contoh pada research design, iaitu kajian pembangunan. Okay, ini adalah contoh tajuk, iaitu pembangunan dan kebolehgunaan. Okay, kalau kita nak membangunkan kit, so kita tulis nama kit dekat sini. Kalau kita membangunkan sebuah modul, so kita tulis modul dekat sini. Okay, so bagi tajuk ungkapan algebra tingkatan 1. Dan ini adalah salah satu contoh tajuk bagi research design ataupun reka bentuk kajian pembangunan. Okay. Kemudian daripada tajuk ini, kemudian daripada research design ini, so kita buat research question. Apa jenis research question? Apa jenis research objective yang boleh kita create? Sebagai salah satu contoh, iaitu research objective, iaitu untuk membangunkan kit A bagi tajuk ungkapan algebra tingkatan 1 yang mempunyai kesahan yang memuaskan. Okay. Macam mana pula untuk research question? Adakah kit A bagi tajuk ungkapan algebra tingkatan 1 mempunyai kesahan yang memuaskan? Jadi untuk research objective, kita yang pertama ini, kita tidak ada research hypothesis. Analisis yang kita gunakan adalah indeks kesahan kandungan atau yang kita kenali dengan IKK. So, selepas kita buat produk, selepas kita buat kit, kita bagi kepada pakar. Kita tengok apa pakar cakap. Kita tengok evaluation daripada pakar. So, evaluation pakar, kita analisis dengan menggunakan analisis kesahan kandungan. So, settle. Ini adalah research question pertama. Okay. Untuk yang kedua, selepas kita mendapatkan kesahan pakar, untuk kita nak tahu sama ada produk yang kita bangunkan ini mempunyai kebolehgunaan. Jadi kita boleh membuat research objective, iaitu untuk menguji kebolehgunaan kit modul. Okay. Sama juga kita tak ada research hypothesis. Okay. Dan untuk analisis data, kita menggunakan descriptive statistik. So, kita akan merujuk kepada nilai min dan sisihan piawai. So, ini adalah contoh research objective ataupun research question untuk kajian pembangunan. Ada 2 research question. Kita boleh extend more bergantung kepada kepentingan kita. Okay. Namun, pada hari ini, poin saya adalah untuk menjelaskan, untuk membuat subheading apa yang perlu kita bincangkan di dalam chapter 2. Kenapa? Ini penting sebab di dalam bab 2 atau di dalam literature review, kita tak ada satu guideline macam chapter 1. Contoh, di dalam bab 1, kita ada subheading, introduction. Kemudian ada problem statement. Kemudian ada research objective. So, clear. Benda tu clear. Ada. Tetapi kalau untuk bab 2, okay, ini bergantung kepada kreativiti kita. Bergantung kepada konteks kita. Bergantung kepada keperluan kajian kita. So, that's why perlulah kita tengok macam mana kita nak create, macam mana kita nak generate subheading untuk chapter 2. Sebagai contoh, kita ambillah satu design di sini, iaitu correlational design. Okay, tajuk kita adalah
relationship between reasoning and critical thinking of Form 2 students in Tanjung Malim. Okay, ini adalah tajuk kita. Jika kita analisis daripada tajuk ini, kita ada dua konsep penting, iaitu reasoning and critical. Ini adalah pemboleh ubah kita. Ini adalah variable kita. So, inilah konsep utama yang perlu kita bincangkan di dalam bab 2. Okay? So, kita akan cuba tengok one by one. Pertama, oleh kerana bab 2 tinjauan literatur ataupun literature review ini pada bab 2, so kita akan mulakan dengan 2 poin. 2.1 pengenalan atau introduction. So kita ceritakan di sini. Kita buat pengenalan. Boleh buat meta review. Okay, meta review ini bermaksud kita menceritakan apa subheading yang akan kita explain di dalam chapter 2. Boleh. Ataupun dengan cara ataupun pendekatan yang lain. Okay, ini untuk introduction. Kedua, setiap research, any design, apapun design, kita memerlukan teori. Okay, jadi kita bubuhkan di sini, kita letakkan di sini 2.2. Theoretical framework atau kerangka teori. Okay. Teori ini perlu di dalam research kita untuk menjelaskan, to explain the phenomena, relationship between reasoning and critical thinking. Kita cari satu teori yang boleh menceritakan atau yang boleh menjelaskan hubungan interconnection between reasoning and critical thinking. So, dari mana kita dapatkan teori ini? So, kita cuba tengok kajian-kajian lepas. Okay? Hari tu kita dah banyak kita explore database dalam UPSI. Contoh, mungkin salah satu contoh yang boleh kita rujuk adalah ProQuiz. Sebab ProQuiz dia akan provide the full thesis. So, bila kita tengok full thesis, so kita nampaklah, kita cari contoh, kita cari reasoning ataupun critical thinking. Kita boleh tengok-tengok apa subheading yang diorang buat. Okay? Boleh kita follow. Tetapi ada syarat. Okay? Kita tak boleh follow sebiji apa orang buat. Kita kena sesuaikan dengan konteks kita. Kita kena sesuaikan dengan research signifikan kita. Kepentingan research kita. Okay? Boleh kita tengok, tetapi kita tengok lagi kepentingan kajian kita. Right, so saya akan teruskan. Contoh di sini. Untuk tujuan relationship between reasoning and critical thinking. So, saya dah review beberapa research. Ada yang menggunakan this theory. Okay. Ada yang menggunakan this theory. Ada yang menggunakan model. Okay. Sebagai pengetahuan semua. Okay. Memang di sini kita cari satu teori untuk menjelaskan fenomena tadi. Tetapi, pada satu konteks tertentu, pada satu kajian tertentu, kadang-kadang tak ada satu teori yang kukuh yang boleh menjelaskan. So, kita boleh menggunakan model. Okay? Function model ini, dia lebih kurang sama dengan teori, tetapi model ini, dia macam tak kukuh sangat bila dibandingkan dengan teori. So, seelok-eloknya kalau kita dapat teori, it's better. Okay. So, soalan saya, how many theories yang kita gunakan, yang kita import ke dalam research, dalam chapter 2 kita? Okay. For me. Okay. Kita kena ingat tadi, kita cari teori sebab nak menceritakan this phenomena, untuk mengexplainkan this phenomena. Okay. So, kita carilah satu teori. Bila kita mendapatkan single teori, okay, single teori yang betul-betul kompleks, dan boleh menjelaskan this one, kita boleh ambil. Dan kita boleh menggunakan satu teori itu sahaja. Okay? Akan tetapi, kadang-kadang tidak ada satu single grand teori yang betul-betul mengexplain beberapa
fenomena bila kita hubung kaitkan the konsep dengan konsep yang lain. So kita perlu another theory to support. Okay. So di situ baru kita ada reason kenapa kita menggunakan satu atau dua teori. Ini membawa maksud bahawa kita tak sesedap rasa gitu ya, menggunakan pelbagai teori kemudian kita masukkan ke dalam chapter tu kita tanpa reason. Contoh, bilalah kita ambil satu teori ini, tetapi teori ini dia macam tak kompleks, dia tak boleh menjelaskan fenomena yang kita proposekan ini. Okay, this one. So kita boleh import another theory to fulfill the missing explanation daripada the first one. So boleh kita import another theory. So kita di sini bila kita ada 1, 2, 3 teori, so clear. Kenapa kita menggunakan another theory? Because kita nak support another theory, ada something yang missing. Okay, saya rasa semua boleh faham . Sama juga tadi saya pun dah cerita, kalau kita tak ada teori, kita boleh support dengan model. Kita boleh gunakan model. Okay. So faham . So apa yang perlu diceritakan? Let's say lah kita dah dapatkan satu teori ini. So kita explain dekat sini konsep dia. Apa itu teori? Heuristic Analytic Theory of Reasoning. Contoh, kita explain the konsep. Apa definisi, apa karakteristik. So we can explain. Tetapi kita kena ingat juga, selain kita mendefinisikan, selain kita explain the definisi, kita kena explain why. Kita kena bagi justification mengapa kita menggunakan teori ini. Kenapa tidak teori yang lain? Okay. At the same time, kita juga kena ceritakan how this theory digunakan will be implemented in our research, in our context. Itu yang perlu diceritakan. Sama juga kalau kita ada second theory, kita ceritakan apa konsep, bagi justification why, kemudian how this theory kita gunakan dalam konteks kita. So clear di sini kita gunakan teori. Kemudian barulah kita explain the main concept daripada kajian kita. Tadi kita nak cari hubungan antara reasoning and critical thinking. So pertama, kita main konsep kita ada reasoning, kedua ada critical thinking. So kita buat satu konsep, satu subheading. Kita buat anggap contoh di sini. Reasoning thinking. Untuk subheading 2.3, reasoning thinking. So apa lagi yang boleh kita explain? Sebetulnya ini bergantung kepada kreativiti kita dan juga kepentingan kita. Dan satu lagi, apapun yang kita explain di sini mesti related dengan research question kita, kerangka konsep kita. So that's why di dalam kerangka konsep itu sebagai panduan bagi kita. Bagi contoh dekat sini, 2.3 reasoning thinking. So 2.3.1 definition atau konsep daripada reasoning thinking. So kita explain lah konsep. Apa itu reasoning thinking? Menurut scholar A, reasoning thinking adalah bla 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 bla. Menurut B, bla 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 bla. So kita explain. Kemudian kita ada another subheading, characteristic of reasoning thinking. Boleh kalau ini sesuai dengan konteks kita. Kita nak ceritakan karakteristik, itu kita ceritakan. Okay. So you tulis dekat bawah ini, tulis dekat bawah ini. Kemudian ada juga another subheading. Contoh, kita nak buat satu spesifik subheading because our sample adalah secondary school atau middle school. So kita nak highlightkan reasoning thinking of secondary school student. Tetapi kita punya reason tertentu lah yang kita buatkan. Macam mana the perkembangan daripada reasoning thinking among secondary school. Boleh? Tapi kita kena back lagi, kita tengok lagi research question kita.
Kemudian kita pun nak outline kan, nak buat satu subheading reasoning thinking model. Mungkin pelbagai model, ya kan? Orang ini cakap ini, orang ini cakap ini. So kita explain. Boleh. Okay. Kemudian ada lagi subheading the current application of reasoning thinking. Kita nak tengok lagi macam mana ada application yang terbaharu daripada reasoning thinking. Boleh. Kemudian let's say lah di dalam research question kita nak tengok gender. For example, research question kita to determine gender differences in reasoning thinking. Kita ada satu research question. Saya rasa semua dah faham kita dah explain sebelum ini. Jadi di dalam chapter 2 bila ada gender di dalam chapter 2, bila ada gender di dalam research question dan di dalam chapter 2 ianya wajib kita bincangkan. Sama juga dengan yang lain. Kalau kita buat lagi research question untuk level of achievement ataupun ethnic, for example, ethnicity. So, di dalam chapter tu wajib kita bincangkan benda tu. Okay? Kemudian macam mana pula dengan critical thinking? Sama. Kita explain first the concept, kemudian ada model, ada current application, gender issue. Ini adalah contoh. You can create more or less. Okay? Yang penting sesuai dengan konteks dan kajian kita. Okay? Kemudian we have another subheading. Ini adalah poin penting sebab tajuk kita adalah relationship between reasoning and critical thinking. So kita buat satu subheading iaitu untuk mendiskuskan, untuk membincangkan relationship between reasoning and critical thinking. So kita tengoklah, kita bincangkan kajian-kajian lepas. Macam mana kajian lepas? Hubungan antara reasoning and critical. Kita bincangkanlah sama ada reasoning dengan critical thinking ini mempunyai hubungan yang signifikan. Ataukah hubungan signifikan ini dipengaruhi oleh konteks-konteks tertentu. Contoh, pada level secondary school ianya signifikan, tetapi pada primary school tak signifikan. So macam mana kita nak agi benda-benda tu? Bolehlah kita ceritakan atau kita discusskan di bawah subheading relationship between reasoning and critical thinking. Okay, the last one we have summary. So apa yang kita ceritakan di atas, kita perlu buat summary. Kita summarizekan. Kita summarizekan apa yang kita ceritakan tadi. Sebab kita ada introduction, kita juga ada summary. Jadi sekali lagi, how many subheading yang perlu kita buat, yang perlu kita generate di dalam chapter 2 kita bergantung kepada creativity kita dan juga kepentingan, keperluan research question kita. Dan kita tengok lagi kerangka konsep kita. So kita dapatlah this one. Ada yang itulah scholar cakap bab 2 ini adalah the art of writing. Okay? Kita nak menunjukkan seberapa in-depth pemahaman kita, pengetahuan kita pada topik yang kita bincangkan. Kalau kita bincangkan topik reasoning and critical thinking, so external reader atau reader examiner dia boleh faham, dia boleh tengok seberapa faham kita di dalam topik ini. Dia akan tengoklah pada you chapter 2. Kalau you di sini subheading dia banyak dan sesuai dengan konteks, kemudian spesifik, kemudian critical, so you betul-betul sudah menunjukkan you pakar di dalam konteks ataupun research yang kita propose. Okay? So sekali lagi, macam mana kita nak tahu ini kalau kita tak ada idea? Macam mana kita nak dapat kan? So pergi tengok kajian lepas yang saya suggestkan tadi, pergi dekat library, tengok beberapa database. So saya suggestkan pergi kepada ProQuiz, ambil yang full dissertation. Typelah tajuk, ambillah contoh satu reasoning. Tak semestinya kita buat masukkan ini semua. Ambillah reasoning thinking in mathematics education. So nanti dia bakal bagi full. So you pergi kepada chapter 2 dia.
Nanti dia akan ada satu subheading reasoning thinking. Kemudian di bawah itu apa yang dia explain lagi? Just get the rough idea. Tengok. Kemudian kalau kita rasa benda itu sesuai dengan konteks kita, okay, kita ambil. Tetapi kalau tidak sesuai, tak perlu. Okay? Mungkin itu saja daripada saya. Mungkin next video kita akan cuba tengok macam mana kita nak menulis pula. Okay? Hari ini saya just explain macam mana kita nak outline, macam mana kita nak buat subheading untuk chapter 2. Okay? So, mudah-mudahan ini memberikanlah sedikit pemahaman kepada kita dalam menulis research. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang.